Hari ini kita akan teruskan dengan bab yang ke-8, pemodelan matematik tingkatan 5 KSSM. Kita nak tengok yang pertama iaitu pengenalan. Okey, so apa yang kamu boleh cakap berkenaan dengan gambar yang kamu boleh nampak? Cikgu nak payung ke? Wish, tak adalah. Macam cikgu punya je. Cikgu ni. Mana ada cikgu punya trademark kat situ? Tak ada. Mana kamu tahu? Gambar Google ada. Nampak sangat gambar kreatif cikgu. Okey. So tak semestinya. Oh my god! Wow! Okey, kita tengok apakah yang cuba cikgu nak gambarkan daripada intro ni. Okey, so kalau ikutkan ini adalah satu set komputer lah yang kamu mungkin boleh nampak daripada gambar. So apa kaitan set komputer ini dengan kamu punya bab untuk hari ini? Alright, kita tengok kemudian So cikgu bagi sebagai intro dahulu biar dia menjadi tanda tanya. Okey, kita beralih kepada 8.1 iaitu pemodelan matematik. Standard pembelajarannya ialah menerangkan pemodelan matematik. So untuk 8.1.1 kamu akan tengoklah secara tak langsung apakah itu pemodelan matematik. Okey, so ada dua benda kat dalam ni. Yang pertama ada model matematik, yang kedua ada pemodelan matematik. So ada di muka surat 228. Okay, so kita nak tengok apakah itu model matematik. So suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif iaitu quality dan atau kuantitatif iaitu quantity bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. Okay. So bunyi daripada dia punya takrifan ni agak susah. Okey, kalau kamu nak tengok, kamu tengoklah dalam buku teks kamu tu ada 4 gambar dekat situ, muka surat 228 tu. Cikgu tertarik dengan gambar yang ketiga iaitu persoalan adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang. Okey, so itu adalah senario kehidupan sebenar. Okay, so adakah jumlah penduduk di Malaysia? So kita pun tak tahu adakah dia akan melebihi 40 juta orang ataupun tidak. So secara tak langsung itulah kamu punya senario ataupun masalah. So kita nak tukar masalah itu kepada pengiraan iaitu ayat matematik lah supaya kita boleh kira. So secara tak langsung dekat situ nanti barulah kita boleh cuba untuk dapatkan jawapan. Sebab jawapan kamu kepada persoalan tu mungkin ada jawapan. Okey, mungkin tak ada jawapan. Sebab benda akan berlaku masa akan datang, 40 juta orang. Kita pun tak tahu adakah semua orang akan kahwin dan juga akan melahirkan anak. So akan bertambah bilangan penduduk di Malaysia. So berapakah kadar kematian sehari. So dia kena kira semua benda tu. So untuk mendapatkan jawapan kepada melebihi 40 juta orang, so kita tak tahu, so kita cuba olahkan ke dalam ayat matematik. So itulah, kalau ikutkan permasalahan itulah yang kita kenal sebagai model matematik. Okay, kita kenal sebagai model matematik. So kalau ikutkan pemodelan matematik ni adalah proses untuk kita bina model matematik. So kita nak dah ada masalah, kita nak cuba bina dia punya rumus. Kalau senang kita cakap sebagai rumus lah, supaya kita boleh guna rumus tu dan kita boleh guna rumus tu untuk teruskan pengiraan dan dapatkan jawapan. Okay, so kamu tengoklah ada 4 gambar dekat situ, kenaikan paras air laut. So berapakah kos perbelanjaan untuk belajar, okay, ciri-ciri mangsa jenayah cyber. So semua itu masalah yang ada dalam kehidupan kamu, okay, yang mungkin dekat dengan kamu. So macam mana kita nak dapatkan jawapan? So kita kena guna kaedah matematik lah. So kita mungkin akan menerbitkan rumus yang baru. Okay, so itu berkenaan dengan bab ini.
Okay, kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah, on je mic. Mungkin tak faham, mungkin ada apa-apa nak tanya. Sesuatu model matematik ialah suatu hubungan matematik yang menghuraikan situasi sebenar. Okay, contoh cikgu ambil rumus I sama dengan PRT. So kamu boleh nampak dekat sini ada satu rumus yang telah kita kenal pasti, iaitu I sama dengan PRT. So ini adalah merupakan suatu hubungan di antara masalah yang melibatkan faedah mudah, P iaitu prinsipal, so R itu kadar faedah dan juga T iaitu masa. So ni lebih kepada pengurusan keuangan, macam itulah lebih kurang cara kamu mengira faedah ataupun bunga. So kehidupan kamu, itulah yang paling dekat dengan kamu, duit simpanan kamu di dalam bank. So macam mana kamu nak dapatkan dia punya prinsipal ataupun kadar faedah ataupun masa. So kita akan guna rumus ni. So rumus ini telah pun dikaji dan telah pun diguna pakai. So mungkin untuk kamu nanti kita akan terbitkan rumus-rumus yang baru. Okay. So dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar kita terjemahkan kepada masalah matematik. Masalah dunia sebenar kamu diterjemahkan kepada masalah matematik menggunakan 6 komponen. Menggunakan 6 komponen dalam pemodelan matematik. Kamu boleh nampak 6 komponen ini di muka surat 230. 230 tu ada menerangkan gambar 6 komponen. So kita nak tengok yang pertama, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So kalau ikutkan contoh yang cikgu kata tadi, berkenaan dengan jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang ataupun tidak. So itulah kita punya masalah. Kita punya sesuatu benda yang kita nak tahu, kita nak cuba kira. So kita kenal pasti terlebih dahulu. So masalah kita adalah adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang. So itu yang pertama, komponen yang pertama. So yang kedua, kita kena buat andaian, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So kalau ikutkan, kita kena mengandaikan, ialah macam cikgu dah cakap tadi, kamu nak tahu rakyat Malaysia dia akan sampai 40 juta orang atau tidak. So kita kena buat andaian. Mungkin kita andaikan bahawa kesemua orang ataupun rakyat Malaysia akan berkahwin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kita akan andaikan kesemua yang berkahwin itu akan melahirkan anak. So dalam tempoh berapa tahun daripada sekarang, kita akan berjaya capai 40 juta orang penduduk tu lah. So itu antara andaian-andaian yang kita kena buat sendiri. Kamu kena fikir secara logik. So kena andaikan juga mungkin tidak akan berlaku kematian dalam tempoh setahun. So walaupun mungkin tak logik, so kita carilah andaian yang logik yang kita boleh guna pakai. Dan yang ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. So kamu dah kenal pasti masalah, kamu dah buat andaian kamu sendiri. So kita nak tukar kepada ayat matematik lah, ataupun kita nak cari nombor-nombor yang kita boleh guna untuk kita masukkan ke dalam rumus. So kita aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Komponen yang ketiga. So komponen yang keempat, kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Menentusahkan bermaksud kamu ialah mungkin kamu dah ada nombor-nombor. So kamu dah ada rumus mungkin. Mungkin ada rumus, mungkin tak ada rumus. So rumus itu kita nak sahkan. Setelah kamu masukkan nilai-nilai angka-angka, adakah dia boleh diguna pakai ataupun tidak. So kita nak tentu sahkan dan juga mentafsir. Dan yang kelima, komponen yang kelima, memurnikan model matematik. So kamu dah buat semua, so kita dah sahkan, kita dah jumpa nombor, kita dah sahkan. So pastinya kamu cipta apa-apa sekalipun, senang cerita, kamu cipta apa-apa, masalah kamu mungkin tidak berapa rajin
untuk menyapu sampah. Contoh masalah kita tak berapa rajin nak sapu sampah. So kamu buatlah handaian, mungkin kamu nak duduk saja, nak relax. So kamu cuba untuk cipta sesuatu, mungkin robot penyapu sampah. Lepas tu kamu tentukan robot itu boleh guna atau tidak. So last kali mungkin kamu akan tengok, sebelum yang terakhir mungkin kita akan tengok kita nak tambah baik mana-mana yang mungkin nak cantikkan sikit robot kita tu. So dia macam tu lah, lebih kurang So kita nak murnikan lagi supaya dia boleh diguna pakai. Okay, dan sekiranya daripada komponen yang kelima ni kamu rasa perlu diulang semula, okay, so kamu kena ulang balik komponen pertama, kedua dan ketiga. Sekiranya kamu rasa belum cukup sempurna kamu punya masalah tu, okay, permasalahan tu yang kamu cuba nak selesaikan tu belum cukup sempurna, so kita ulang balik langkah 1, 2 dan 3. So kalau kamu rasa dia dah cukup sempurna, bermaksud kita akan laporkan, kita akan kemukakanlah. Contoh kamu dah berjaya membuat satu rumus matematik, so kamu ada masalah, so kamu dah membuat andaian, kamu dah cuba untuk mencari angka-angka, so kamu dah cuba untuk guna rumus tu sendiri, lepas tu kamu dah tambah baik rumus tu. Kalau semua dah cantik, so kamu bolehlah umumkan, so ini adalah rumus yang saya keluarkan sendiri, so atas nama saya. So kamu boleh umumkan untuk diguna pakai oleh semua orang. Okay, so 6 komponen ni hafal lah, sebab cikgu risau dia akan ditanya. Okay, nyatakan 6 komponen dalam pemodelan matematik. So cikgu rasa dia mungkin akan berada di bahagian C dengan jumlah markah 15. Okay, so untuk bahagian C tu 15 markah, dia ada 3 ataupun 2 bab yang digabungkan di bawah satu soalan. Kita nak tengok contoh yang pertama, muka surat 234. Okay, kalau ikutkan soalan kamu, Jeremy, okay, nama Jeremy. So Jeremy menyimpan RM4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. So Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanan dia. So berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan Jeremy? So kalau ikutkan masalah dia mudah. Masalah dia, Jeremy dia nak beli komputer tapi dia ada RM4,000 sahaja. Okay, cakap banyak air liur tekak pun jadi kering. Okay, so Jeremy dia ada RM4,000 sahaja, tapi dia nak membeli satu set komputer yang berharga RM4,455. So gambar inilah yang cikgu tunjuk tadi. Okay, so inilah contoh seunit komputer yang nak dibeli oleh Jeremy, tapi dia hanya ada RM4,000. Tapi harga satu set PC itu adalah RM4,455. So apa yang Jeremy nak cuba buat, dia cuba untuk menyimpan RM4,000 ini di dalam bank bunga raya. Sepastinya bila kamu simpan duit di dalam bank, dia akan dapat faedah lah, ataupun kita panggil sebagai dividen. Okay, so bank tu akan bagilah, sebab kira macam kamu melabur dengan pihak bank. So kamu akan dapatlah sedikit faedah ataupun dividen daripada bank. So bank bunga raya ni dia bagi 1.5% setahun. So kalau kamu kira 4,000 darab dengan 1.5 ni RM60 lah. So setahun dengan simpanan RM4,000, kadar faedah 1.5%, so Jeremy dapatlah RM60 untuk tahun yang pertama simpanannya. So berapa lama dia ambil masa dia nak menyimpan dengan kadar 1.5% setahun ni, berapa lama dia nak kena simpan dalam bank bunga raya supaya dia dapat nilai 4,455 ni. So itulah yang nak dipersoalkan oleh soalan ini. Okay, so yang A dia kata kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas.
So B, tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Okay, kita nak tengok A dan juga B. So macam mana cara kita nak jawab walaupun mungkin dah ada jawapan di dalam buku teks kamu. Okay, so Jeremy dia nak membeli satu set PC, satu set komputer. So masalah ataupun definisi masalah yang dia ada dekat sini. So kita tahu bahawa prinsipal dan juga kadar faedah. Okay, prinsipal kalau ikutkan T, kadar faedah iaitu R kalau tak salah cikgu. So faedah, kalau ikutkan faedah ini adalah amount yang Jeremy perlukan selain RM4,000 untuk membeli komputer riba. So kalau ikutkan faedah kamu, faedah ini dalam hal ini nilai dia 455 lah. Okay, sebab kalau ikutkan Jeremy masih memerlukan dia baru ada RM4,000, so dia perlukan lagi RM455. So itulah faedah, nilai faedah yang ada di dalam soalan ini. So dia perlukan lagi RM455 untuk membeli komputer. So kita nak cari tempoh simpanan. Okay, so kalau ikutkan prinsipal adalah nilai asal dia lah. Nilai asal yang telah pun berjaya disimpan oleh Jeremy. So nilai prinsipal dia iaitu RM4,000. So kadar faedah yang diberi oleh Bank Bunga Raya adalah 1.5% setahun. Okay, so faedah ini yang cikgu dah cakap tadi RM455 yang masih lagi diperlukan, masih lagi belum cukup daripada simpanan Jeremy. Okay, so 455 mana cikgu dapat? 4,455 tolaklah dengan prinsipal 4,000. So dapat 455. So berapa lama tempoh simpanan yang perlu disimpan oleh Jeremy ni. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.